Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan Unlimited Mind akan membentangkan tentang pemikiran kritis. Definisi pemikiran kritis. Pemikiran ditarifkan oleh John Dewey sebagai satu aktiviti mental dalam sesuatu proses untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pemikiran menurut beliau lagi adalah apabila kita berupaya untuk menibal dan menyelesaikan masalah yang berlandaskan sumber yang pelbagai. Menurut Kamus Dewan pula, pemikiran adalah satu cara atau kaedah menjana sesuatu idea atau buah fikiran. Pemikiran akan beroperasi menggunakan 3 komponen iaitu pengetahuan, operasi mental dan sikap yang berintegrasi untuk melahirkan penaklulan. Daripada penaklulan inilah kita menyediakan solusi bagi permasalahan harian kita. Definisi kritis pula. Dari sudut etimologinya, perkataan kritis berasal dari perkataan Inggeris kritik. Namun begitu, kata dasar kritis sebenarnya berasal daripada perkataan Greek iaitu kritikos yang bermaksud menimbang. Menimbang pula membawa maksud menilai, membezakan, memutuskan dan menyoal sama ada sesuatu itu benar atau salah. Dalam Kamus Dewan 1944, perkataan kritis ditarifkan sebagai tidak dengan begitu saja menerima atau mempersetujui sesuatu, malah menimbang buruk baiknya terlebih dahulu. Jadi apakah sebenarnya pemikiran kritis? Pemikiran kritis ni sebenarnya adalah apabila kita mempunyai permasalahan dan persoalan yang diselesaikan dengan berfikir secara holistik menggunakan penaklulan yang rasional dari pelbagai sudut. Pemikiran kritis berlaku dalam situasi yang memerlukan seseorang membuat keputusan berdasarkan analisis serta penilaiannya terhadap masalah yang dihadapinya. Ia adalah satu bentuk pemikiran yang jelas dan bijak serta melibatkan beberapa kemahiran seperti kemahiran membuat pemerhatian, penilaian dan pertimbangan. Okey, terdapat pelbagai jenis pemikiran seperti pemikiran convergent, pemikiran divergent, pemikiran analitik, lateral, kritis dan juga menegak. Terdapat sedikit perbezaan antara keenam-enam pemikiran ini, mana pemikiran kritis ni kita lihat dia berdasarkan sumber sahih dan paling penting ciri dia adalah dia melihat sesuatu berdasarkan perspektif yang luas. Jadi dia sangat mementingkan ketepatan sumber sebab daripada sumber ni dia akan membuat kesimpulan yang betul. Sebab pemikiran kritis ni dia nak menguji kebenaran sesuatu ataupun masalah tu supaya dia tidak membentuk kesimpulan yang salah. Jadi dia akan berfikir dalam konteks yang luas. Itulah pemikiran kritis. Kalau pemikiran analitik pula adalah satu pemikiran yang bersifat resolutif, di mana pemikir analisis ni dia berpegang kepada satu konsep iaitu konsep hipotesis. Dia sedikit berbeza dengan kritis, di mana analitis ni dia akan terima saja apa jenis sumber walaupun sumber tu kurang tepat, sebab dia ada macam tadi saya kata dia berpaksi pada hipotesis. Jadi umum mengetahui hipotesis ni salah, dia ada masa dia salah, dia berjadi betul. Dan inilah yang dilakukan oleh pemikiran analitik, di mana dia akan cari alternatif dan alternatif tu berbeza, di mana di akhir sekali dia akan pilih keputusan yang paling tepat dengan kriteria yang dia nak. Okey, kalau pemikiran lateral pula, pemikiran lateral ni dia pemikiran yang mendatar. Jadi dia mencari sebanyak mungkin pendekatan ataupun idea sebab dia pentingkan kekayaan idea tu. Dia nak banyak pendapat walaupun pendapat tu ada yang boleh dipakai, ada yang tidak boleh dipakai. Jadi pemikiran dia sangat tak tersusun, dia tak ikut kronologi dan dia tak ada unsur negatif. Kalau pemikiran menegak ataupun vertikal pula, dia ada kita dalam bahasa mudah faham, pemikiran yang lurus, pemikiran yang betul, yang macam kita cakap orang lurus benda berfikir macam tu, seolah-olah. Tapi orang pemikir yang menegak ni, dia akan berfikir ikut kronologi, di mana dia akan pentingkan ketepatan idea tu, dia nak tersusun, dia akan terima yang betul saja. Tu pula beza dia, seakan-akan analitik tapi tu pula beza dia, sebab dia akan pilih yang betul. Analitik dia terima kedua-dua, yang kurang tepat ataupun tepat. Okey, so pemikiran yang menegak ni dia akan ada unsur negatif lah untuk dia menidakkan setengah idea yang tidak boleh dipakai. Okey, pemikiran convergent dan divergent. Okey, pemikiran convergent dan divergent ni sebenarnya pemikiran convergent dia, kita nak senang faham, dia orang sains.
Orang sains ni dia fikir ataupun dia fikir kod logik. Dia tak mahu huraian yang merapu, di mana dia nak benda tu boleh jelaskan secara teori sains dan boleh ada penjelasan logik di sebaliknya. Contoh, kalau kita kata orang tu terkena santau ke apa, dia takkan percaya sebab dia percaya okey, orang tu mesti kena kanser ke apa semuanya, sebab benda tu tak boleh tercapai dengan akal dia. Itu orang convergent. Kalau divergent ni orang sastra. Orang sastra ni dia sangat-sangat kreatif dan imajinasi dia sangat tinggi. Cara dia berfikir tu seolah-olah kita ibaratkan seorang pelukis melukis di atas kanvas kosong yang akhirnya jadi warna-warni, jadi cantik. Okey, orang divergent ni selalunya menjadi seorang penulis novel, seorang penerbit. Kita dapat tengoklah pemikiran kritis ni berbanding 5 pemikiran yang lain tu, ciri dia paling utama adalah dia sangat pentingkan ketepatan sumber rujukan dia, di mana dia nak sumber rujukan dia tu sahih. Dan dia sendiri sangatlah holistik, di mana dia ni tak berat sebelah. Dia akan tengok daripada pelbagai sudut ataupun orang cakap perspektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membincangkan tentang bilakah pemikiran kritis dikenali secara umum. Idea Socrates dalam berfikir secara kritis dan kreatif telah disoroti oleh Plato, iaitu murid Socrates yang banyak membuat catatan tentang pemikiran Socrates, dan Aristotle, iaitu seorang lagi ahli falsafah Greek. Mereka dan ahli falsafah Greek yang lain menyarankan betapa pentingnya manusia berfikir sebelum menerima sesuatu maklumat. Dengan ini, kami dapat memahami bahawa pemikiran kritis bukanlah sesuatu yang baru walaupun baru diwar-warkan dalam sistem pendidikan Malaysia. Pemikiran aras tinggi ini telah dipelopori di seluruh dunia sejak 2500 tahun dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Dini bin Bidin, memegang kad matriks bernombor A175-899. Baiklah, pada hari ini saya akan membincangkan berkenaan dengan elemen pemikiran kritis. Menurut Edward de Bono, dalam merumuskan falsafah pemikiran melalui 3 orang tokoh pemikir terdahulu, iaitu Socrates, Plato dan Aristotle, pemikir-pemikir ini telah menyifatkan sistem pemikiran adalah berdasarkan kepada 4 elemen, iaitu elemen pertama adalah analisis, elemen kedua adalah penilaian, elemen ketiga adalah hujah dan elemen terakhir adalah kritikan. Baiklah, kita akan memasuki elemen pemikiran kritis yang penting. Menurut tokoh Alison King, pada tahun 1995, beliau menyifatkan seorang pemikir kritis adalah orang yang mempunyai fikiran ingin tahu atau seseorang yang mempunyai penanyaan soalan yang baik. Seorang pemikir kritis akan menanyakan bermacam-macam soalan melalui apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dibaca atau mereka alaminya sendiri, untuk sentiasa dianalisis bagi untuk mengetahui dan memahaminya lebih dalam. Apakah soalan yang sering ditanyakan? Sebagai contoh, apakah itu, apakah buktinya, dan bermacam-macam soalan lagi. Baiklah, tokoh yang kedua adalah menurut Corolwith. Corolwith merumuskan bahawa orang yang berfikiran kritis adalah seseorang yang mempunyai kemahuan dan kemampuan
untuk melakukan penilaian serta membuat keputusan berdasarkan alasan-alasan yang baik dan diterima akal. Apa yang hujah yang diterima oleh pemikir kritis akan sentiasa membuat kajian atau mencari maklumat supaya soalan yang diterima tidak diterima bulat-bulat walaupun soalan tersebut masih kukuh ataupun terdapat keraguan. Tokoh yang ketiga adalah Moyer and Goldschel. Beliau merumuskan pemikiran kritis adalah keupayaan seseorang untuk berfikir secara aktif dan sistematik untuk memahami dan menilai argumen. Melalui pemikir secara aktif dan sistematik, seorang pemikir kritis akan sentiasa mendukung atau terdapat penolakan hujah melalui bukti-bukti yang diperolehi untuk mengukuhkan lagi hujah yang dikeluarkan. Dan yang terakhir adalah Paul and Elder. Beliau menyifatkan seorang pemikiran kritis mampu menentukan hujah seseorang itu kuat atau lemah. Beliau juga meletakkan satu standard umum pengujahan kritis, iaitu penjelasan maksud, ketepatan perincian yang jelas, relevan, menyeluruh, logik, fokus pada kepentingan dan adil. Hal ini boleh dilihat melalui hujah itu adalah kuat atau lemah. Uniknya Paul dan Elder, beliau juga meletakkan kreativitas sebagai satu komponen penting untuk pemikir kritis. Kreativiti ini akan sentiasa mencari alternatif lain untuk menambah hujah-hujah yang diperoleh bagi memperkuatkan lagi hujah tersebut. Hal ini akan mewujudkan hasil penilaian yang dilakukan secara kritikal. Secara rumusannya, untuk mewujudkan seseorang itu pemikir yang kritis, beliau perlulah mempunyai sifat ingin tahu, mempunyai penilaian yang baik, mempunyai keupayaan aktif dan sistematik, dan sentiasa kreatif dalam menyelesaikan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan kongsikan kepada anda semua tentang tokoh-tokoh pemikiran kritis dari tokoh pemikiran barat dan juga tokoh pemikiran Islam. Tapi sebelum itu saya ingin menekankan sedikit apakah itu pemikiran kritis. Pemikiran kritis adalah analisis bermatlamat yang dilakukan terhadap fakta. Ia juga boleh difahamkan sebagai pemikiran mengenai tindakan berfikir. Jadi secara ringkasnya, pemikiran Islam ini ialah cara berfikir dalam Islam berteraskan kepada penjelasan wahyu berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tokoh Islam ini asasnya mereka berfikiran kritis dengan bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan pemikiran sekular barat pula ialah wujud hasil daripada kejeniusan akal fikiran manusia semata-mata. Secara ringkasnya, tokoh-tokoh barat pula mewujudkan pemikiran dengan akal fikiran semata-mata. Jadi pemikiran kritis dalam Islam ini sebenarnya mengikut dua kaedah utama yang bersumberkan dua rujukan tadilah, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kaedah pertamanya ialah nakliyah, iaitu kaedah berfikir bersumberkan wahyu. Dan kaedah yang kedua adalah kaedah akliyah, pemikiran berteraskan wahyu dengan akal sebagai pembantu. Seterusnya saya akan terus pergi kepada tokoh-tokoh pemikiran Islam. Tokoh-tokoh pemikiran Islam yang saya kaji iaitu pemikiran Ibn Khaldun dan pemikiran Imam Ghazali. Pemikiran Ibn Khaldun, dari epistemologi Ibn Khaldun, menurut beliau, ilmu yang wujud dalam diri manusia mempunyai dua sumber, iaitu akal dan wahyu.
Yang kedua, berbekalkan ilmu pengetahuan juga. Darjat manusia berupaya ditingkatkan untuk menjadi semakin hampir dengan Tuhan. Keupayaan akal jugalah yang membezakan manusia dengan makhluk lain. Ibn Khaldun juga menyatakan bahawa hidupnya manusia kerana ilmu pengetahuan dan gelapnya hati manusia ini kerana miskinnya ilmu pengetahuan. Pengetahuan yang disebutkan oleh beliau adalah dikelaskan kepada dua jenis, iaitu ilmu pengetahuan tradisional, al-ulum al-naqliyah, al-wadiyah, iaitu antaranya adalah ilmu yang dapati melalui Rasulullah SAW berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, ilmu tafsir, ilmu qiraah, ilmu hadis, ilmu fiqh, ilmu kalam dan lain-lain. Manakala ilmu yang kedua, jenis ilmu yang kedua adalah ilmu-ilmu falsafah, yakni dasar akal, seperti ilmu matematik, ilmu geometri, ilmu astronomi, ilmu mantik, ilmu ilahiyat, iaitu metafizik dan lain-lain. Imam Ghazali telah mengeluarkan teori epistemologi, iaitu beliau mengatakan epistemologi bermaksud ilmu ataupun pengetahuan. Teori epistemologi Imam Ghazali adalah berasaskan teori ilmu Islam. Beliau juga telah mengemukakan banyak teori berhubung falsafah, ilmu dan pendidikan. Sebuah kitab iaitu Ihya Ulumuddin tentang teori falsafah, ilmu dan pengetahuan, ilmu dan pendidikan. Saya Muhammad Idham Husaini Azmi, Kak Metrik A176808 akan meneruskan bahagian seterusnya. Persoalan hari ini, bagaimana pemikiran kritis dapat diaplikasikan atau dipertingkatkan dalam kalangan kita hari ini? Pertama, kita haruslah menjawab persoalan berdasarkan andaian diri kita. Kedua, kita tidak seharusnya percaya informasi yang tidak ketahui kebenarannya. Ketiga, berfikir tentang isu-isu sekitar kita. Keempat, tidak takut akan kegagalan. Kelima, berfikir maju ke hadapan. Keenam, memperbanyakkan membaca. Ketujuh, sentiasa bersenang atau beriadah. Kelapan, memahami pilihan untuk mengatasi sesuatu masalah. Dan yang terakhir, sentiasa berkomunikasi dengan golongan yang lebih berilmu. Saya akan hurai sedikit demi sedikit bagi setiap satu cara tersebut. Bagaimana ingin menjawab berdasarkan andaian diri? Seperti sedia tahu, manusia sering membuat rumusan terhadap semua perkara yang ditangkap oleh panca indera mereka. Antaranya, bahan bacaan yang dibaca oleh manusia akan diproses dan seterusnya membuatkan mereka faham apa yang dibaca. Namun, maklumat yang tidak difahami oleh mereka dapat diatasi dengan sesi soal jawab atau kaedah menyoal yang sering digunakan dalam bidang pendidikan. Kaedah ini amat berguna untuk melatih seseorang itu berfikiran secara kritis, di mana kaedah itu akan meningkatkan tahap pemikiran seseorang berbanding kaedah baca dan hafal. Tokoh falsafah yang terkenal dengan kaedah menyoal seperti Socrates yang terkenal dengan deep questionnya. Seterusnya, tidak mudah percaya informasi yang tidak ketahui kebenarannya. Berfikiran kritis amat mementingkan fakta yang betul dan tidak dipengaruhi oleh berita palsu. Seperti kita lihat, sekarang banyak berita-berita palsu yang disebarkan melalui media sosial. Oleh itu, pemikiran kritis tidak bergantung kepada unsur tersebut kerana ianya bersifat logik dan tersusun. Sekiranya seseorang itu mensalah tafsir sesuatu hujah yang menyebabkan mereka percaya kepada berita yang tidak mempunyai kesahihannya. Contohnya, Al-Qaradawi guna istilah al-ilmiah untuk memikirkan atau menggantikan pemikiran kritis yang merupakan teras acuan kepada Al-Quran. Seperti sedia maklum, sebagai berpegang kepada syariat Islam,
Segala isi yang terkandung dalam Al-Quran semuanya benar belaka dan tidak boleh dipertikaikan. Seterusnya, berfikir akan situasi persekitaran. Seseorang itu dapat meningkatkan tahap pemikiran mereka dan dapat memperoleh maklumat baru berkaitan perkara yang berlaku di sekitar. Contohnya, memikirkan bagaimana gejala COVID-19 dapat menjejaskan ekonomi sesuatu negara. Ini dapat dirungkai melalui pengalaman kita. Sesetengah ekonomi terpaksa diberhentikan buat seketika waktu akibat dasar PKP yang dijalankan. Itu sebagai contoh sahaja. Ahli falsafah terdahulu, Newton, telah pun memperkenalkan hukum pergerakan yang berpunca daripada tarikan graviti. Itu tandanya, memikirkan perkara sekeliling kita dapat menajamkan seseorang berfikiran kritis dan mencari sebab dan akibat sesuatu perkara tersebut. Tidak takut akan kegagalan. Kita harus berani kemukakan idea kita dan berani untuk menjawab sesuatu pertanyaan tanpa memikirkan akal akan kegagalan. Berani mencuba itu menunjukkan sikap mempunyai rasa ingin tahu terhadap sesuatu perkara. Itu sikap seseorang yang sedang mencari ilmu. Berfikir selangkah ke hadapan. Apabila bermain catur, kita telah mengatur langkah kita agar dapat memperoleh kemenangan. Seterusnya, pemikiran itu dapat diasah melalui kebat atau kemahiran berfikir aras tinggi yang diterap dalam kalangan pelajar pada hari ini. Itu dapat membuatkan mereka lebih peka terhadap pembelajaran mereka berbanding hanya baca dan hafal dan seterusnya menjawab dalam peperiksaan untuk skor markah lulus. Oleh itu, kebat dapat meningkatkan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis atau KBKK dalam generasi muda hari ini. Ini membolehkan mereka berfikir dan membuatkan keputusan yang rasional. Seterusnya, sentiasa bersenam untuk 30 minit. Ini dapat membentuk badai yang cergas dan mencerdas minda seseorang. Aktiviti ini juga dapat menghindari seseorang itu daripada tekanan atau beban semasa belajar atau sebagainya. Kita juga haruslah lebih kerap membaca bahan ilmiah. Seseorang itu mengalami proses pemikiran kritis semasa membaca dan menulis. Selain itu juga, membaca dapat meningkatkan intelektual seseorang dan juga rohani dan emosi. Kita dapat mencontohi Jepun. Penduduk mereka tidak membuang masa terhadap sesuatu perkara di mana kita dapat melihat mereka sentiasa membaca mahupun di restoran atau dalam pengangkutan awam. Tidak salahlah negara mereka menjadi negara moden kerana pemikiran penduduk mereka yang maju. Seterusnya, faham akan pilihan. Pilihan ini dapat dilihat melalui sudut proses menyelesaikan masalah. Contohnya, kita haruslah merancang pergerakan kita sebelum memulakan perjalanan ke sesuatu tempat agar dapat tiba pada waktu yang ditetapkan. Masa bergerak ke destinasi itu merupakan pilihan kita setelah mengetahui halangan-halangan yang akan dilalui seperti kesesakan lalu lintas atau sebagainya. Dan yang terakhir, sentiasa berkomunikasi dengan individu yang lebih arif. Melalui ini kita dapat memperolehi pandangan yang berbeza terhadap isu yang dibincangkan. Golongan ini juga dapat menjadi semangat atau pembakar semangat kepada kita dan mewujudkan aura positif di sekitar kita. Sebagai kesimpulan,
Pemikiran kritis ni sepatutnya diaplikasikan dalam kehidupan lah. Lebih-lebih lagi kita golongan mahasiswa. Kita sepatutnya berfikir dengan lebih luas dan tidak terbatas kepada satu skop saja. Kita sepatutnya berfikir dengan rasional dan secara holistik serta memastikan kesahihan suatu sumber tu sebelum membuat sebarang keputusan. Akhir kata, terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum.